Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bermula takwa yang sehingga-hingga lagi menghimpunkan, menjauhkan tiap-tiap barang yang padanya mudarat bagi pekerjaan agama, dan iaitu maksiat dan fudul seperti yang tafsir itu. Jadi bermula takwa ini sehingga-hingga lagi menghimpunkan. Maknanya secara kesimpulan takwa ini ialah menjauhkan tiap-tiap perkara yang membawa mudarat. Yang dimaksudkan mudarat itulah mudarat dari segi agama, mudarat dari segi iman, mudarat dari segi amal, mudarat dari segi peribadatan kita kepada Allah. Maka seorang yang menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal, merosakkan iman, maka ia dipanggil orang yang bertakwa kepada Allah. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, ia adalah orang yang menjaga dirinya, menjaga dirinya supaya tidak melakukan perkara dosa, tidak jatuh dalam perkara dosa, dan hidupnya sentiasa berhati-hati. Hingga berhati-hati dan sehingga kan kadang-kadang perkara yang halal pun mereka tidak mahu ambilnya, kerana berhati-hati takut jatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana orang yang berjalan di dalam lorong yang gelap, maka bila berjalan di lorong yang gelap, lorong tersebut ada duri-duri, maka pastilah akan berhati-hati supaya kaki tidak terkena duri. Maka itulah yang dipanggil takwa, menjaga diri daripada perkara yang boleh membawa kepada rosaknya, mudaratnya agama. Seperti perkara maksiat. Sama ada maksiat itu melibatkan kepada dosa besar ataupun melibatkan kepada dosa kecil, maka ia menjauhkan diri. Dosa besar adalah dosa yang telah dinaskan di dalam Al-Quran, seperti arak. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, tenun nasib, menyembah patung berhala daripada amalan syaitan, hendaklah kamu menjauhinya. Maka perkara-perkara ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah, dinaskan dalam Al-Quran. Judi tidak dibenarkan, minum arak tidak dibenarkan. Wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina, maka zina itu adalah merupakan dosa besar. Dalam hadis lain, ijtanibu sab'a mubiqat, jauhkanlah kamu daripada 7 dosa besar. Asyirku billah, yang pertama adalah syirik kepada Allah Taala. Wal qatlu allati haramallahu illa bil haq, yang kedua membunuh orang. Membunuh orang adalah dosa besar. Dalam keadaan tidak sebenar. Ada pun membunuh dalam keadaan sebenar tidak mengapa, seperti membunuh di atas pelaksanaan hukum Allah Taala, rejam sampai mati. Itu dibenarkan dan atas jalan yang benar. Dan yang seterusnya Nabi sebut di akhir zaman berlaku pembunuhan yang begitu banyak. Orang yang membunuh tidak tahu sebab apa dia membunuh. Orang yang kena bunuh tidak tahu apa kesalahannya. Inilah yang berlaku di akhir zaman. Maka dia kata ini perkara maksiat besar ataupun dipanggil dosa besar. Yang ketiga wa aklu riba, iaitu makan riba. Ini pun jaga. Di akhir zaman dia kata semua manusia terlibat, kena belaka. Kalau tak kena pun sedikit sahaja. Kalau tak kena pun kena debu-debu riba. Maka yang terlibat, yang penuh terlibat, mari kita tinggalkan riba, cukuplah dahulu, kerana kita bimbang takut amal ibadat kita ini akan memberi mudarat. Inilah yang orang-orang dahulu takut. Mereka takut mudaratnya mudarat kepada agama. Kita takut mudarat pada badan.
Benda ni tidak boleh makan, nanti sakit. Benda ni tidak boleh mudarat pada badan. Tapi tidak mengambil berat mudarat dari segi iman, dari segi amal ibadat. Maka orang takwa ni dia yang utamanya amal, ataupun amal ibadat, ataupun iman. Maka dia bimbang takut iman dia rosak, amal ibadat dia, amal ibadat dia menjadi rosak. Dia menjaga betul-betul. Sebagaimana orang yang sakit, dia berpantang, jaga pantang dia. Pantang dia supaya dia ini tidak tidak makan sesuatu yang memberi mudarat. Maka demikianlah orang yang bertakwa, dia tidak melakukan sesuatu perkara yang boleh membawa kepada mudarat dari segi agamanya. Inilah orang yang bertakwa. Maka di antaranya disebut dalam hadis tadi, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua membunuh orang, yang ketiga makan riba, yang keempat wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim ini hukum dia berdosa besar, yang dipanggil orang yang mendustai agama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustai agama? Itu pendusta dari segi agama. Siapakah mereka itu? Mereka yang menghadik anak yatim. Menghadik pun dusta agama lagi, apatah lagi makan harta anak yatim. Dan mereka tidak makan kecuali api neraka yang mereka makan. Jadi tidak dapat tidak, hendaklah menjauhi diri, jangan mengambil harta anak yatim. Bagus kalau seorang itu memelihara anak yatim, tetapi pastikan jangan mengambil harta bendanya, kerana ianya adalah merupakan dosa besar. Inilah yang merosakkan amalan. Inilah yang merosakkan amalan. Dan yang seterusnya, yang seterusnya dikatakan dosa besar ini, yakni lari daripada medan perang. Lari daripada medan perang, perang berjihad fisabilillah. Kalau zaman dahulu berjihad fisabilillah, zaman Nabi mereka lari daripada medan perang. Ini pun termasuk dalam dosa besar. Dan lagi di antaranya menuduh orang-orang yang soleh. Wanita yang soleh dituduhnya penzina, sedangkan wanita itu wanita yang solehah. Orang yang baik, amal ibadat yang banyak, tapi dituduhnya, difitnahnya. Dan fitnah ini lebih besar daripada membunuh. Al-fitnatu wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih berat, lebih besarnya daripada membunuh, yakni mengenai dosa. Jadi orang takut, orang yang takut ini mereka akan meninggalkan perkara yang boleh merosakkan kepada amal. Jadi macam mana orang-orang takwa ni? Apa sifat orang yang bertakwa? Disebut dalam Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu, yakni Al-Quran, ya, tidak ada ragu padanya. Pada siapa? Pada lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu yakin dengan perkara ghaib. Mereka itu yakin dengan perkara ghaib, yang adanya syurga, adanya neraka, adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya dosa, adanya pahala. Maknanya, maka mereka yakin dengan perkara ghaib, dan mereka itu beriman dengan apa yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Ini di antara sifat orang-orang yang beriman. Lagi sifat orang yang beriman, orang yang bertakwa, allazi innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Maka dia kata ayatihi zadathum imana. Maka orang-orang yang benar-benar beriman lagi bertakwa kepada Allah, apabila disebut nama Allah, ia merasa takut kepada Allah. Hatinya gemetar apabila disebut nama Allah. Dan apabila dibaca-baca ayat-ayat Allah Ta'ala, maka bertambahlah imannya. Bila dibaca ayat Allah, diceritakan tentang hukum hakam, diberitahu tentang agama Allah, maka bertambah imannya. Hatinya merasa gemar untuk melakukan amal ibadat, dan dia menanam di dalam hatinya bercita-cita untuk meninggalkan maksiat. Jadi kalau kita tengok keadaan tu, kita tidak mampu meninggalkan maksiat. Kadang-kadang kita tidak mampu meninggalkan maksiat, maka kita kena buang perkara tadi. Contohnya macam mana? Kalaulah kita duduk rumah kita itu sebelahnya tempat maksiat, dan kita tidak mampu dah. Kalau kita duduk situ lagi, kita akan pergi di situ. Kita tak nak pergi pun kita pergi juga. Maka jalan dia pindah. Tidak boleh lagi duduk di situ.
Kalaulah andai katalah dalam TV tu macam-macam perkara yang tidak molek. Andai kata ada yang tak molek dan ada yang molek, tapi kita tak boleh nak tengok hak tak molek. Hak molek. Kan tengok juga hak tak molek. Maka buang TV tu. Buat mana? Awi saya. Maknanya meninggalkan terus itu. Tapi dengan cara macam mana? Dengan cara berazam. Dengan cara berazam bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Kadang-kadang kita merasa malu di hadapan Allah. Sebab kita minta tiap-tiap hari, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada maksiat. Tapi dibuatnya maksiat. Sayalah, diri saya lah. Kadang-kadang terasa malu, bapalah aku jadi macam tu. Tapi malam-malam munajat. Malam Jumaat munajat semua tiap-tiap malam. Ya Allah Tuhanku, jauhkanlah daripada maksiat. Tapi dalam waktu yang sama masih kekalkan buat maksiat. Kadang-kadang terasa malu di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kita kena banyak fikir nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan kalau kita banding dengan ibadat yang Allah Ta'ala, yang kita sembahkan kepada Allah Ta'ala ini, yang penuh dengan perkara-perkara yang tidak molek, sembahyang yang tidak khusyuk, ibadat yang kadang-kadang bercampur dengan riak, bercampur dengan sum'ah, perkara-perkara yang kita buat ni kadang-kadang bercampur dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan, maka tak dapat tidak perkara itu memberi kesan kepada hati, dan kita pun merasa malu di hadapan Allah Ta'ala sebab kita mengekalkan dosa. Walaupun cuba tiap-tiap kali cuba, contohnya cuba nak jaga lidah tapi tidak terjaga juga. Cuba nak menjaga telinga supaya hanya mendengar benda-benda yang molek tapi tidak berjaya juga. Cuba menjaga mata tetapi tidak berjaya juga. Maka tidak dapat tidak, kita tidak ada cara lain kecuali kita betul-betul berazam bersungguh-sungguh. Azam bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat supaya menjadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka maksiatlah yang menyebabkan seseorang tadi menjadi mudarat pada agamanya. Jadi bila mudarat pada agamanya nanti, maka mudarat agama akan menyebabkan seseorang tadi akan dimasukkan ke dalam api neraka, ataupun amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan juga yang dikatakan di sini, dan fudul. Fudul ni benda yang lebih-lebih, perkara yang harus tetapi berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini pun boleh membawa kepada rosak juga, mudarat juga. Perkara itu perkara yang lebih, seperti harta benda. Dah cukup bila Tuhan bagi, kita mencari lebih-lebih. Lalu bila kita mencari perkara yang lebih seperti harta benda sebagai contoh, akhir kali mudarat ibadat kita. Akibat kita mencari lebih-lebihan sehingga kan kita tinggal amal ibadat kita. Jadi perkara-perkara yang lebih ini pun juga memberi kesan kepada agama kita. Jadi dalam kehidupan kita seharian ni, yang paling penting kehidupan agama kita. Ini yang paling penting. Sepatutnya ini yang perlu kita fikir tiap-tiap hari. Bagaimana ibadat aku dengan Allah, bagaimana iman aku, bagaimana adab aku dengan Allah Ta'ala. Ini yang perlu dipikirkan. Bagaimana kita nak menghadapi Allah, bagaimana amalan kita, dan apakah kalau kita mati hari ini sudah cukup amal ibadat kita selama ini. Inilah yang sepatutnya kita fikir. Tetapi hari ini oleh kerana kita kurang bertakwa kepada Allah, kita kurang memikirkan perkara-perkara yang macam ini. Yang kita fikir macam mana pula untuk hari besok, bagaimana dengan keadaan kita pula akan datang, dari segi kehidupan duniawi. Tidak dipikir dari segi kehidupan ukhrawi, kehidupan yang melibatkan kepada agama. Maka dia kata di sini, perkara lebih-lebihan ini juga boleh membawa kepada mudarat kepada agama. Dan ada pun, jika kami hendak hinggakan atas yang hantar pada ilmu sihir. Dia kata sekiranya kami nak membahaskan atas yang hantar ni atas tajuk lah. Atas tajuk pada ilmu sihir, ilmu mengenai bicara hati. Sihir ni rahsia, ilmu rahsia hati. Maka kami katakan pada had taqwa yang jami', maka kami kata mengenai had ataupun takrif takwa secara keseluruhannya. Jami' ni keseluruhan, secara kesimpulannya. Jadi had takwa yakni takrif takwa, ataupun kita panggil pengertian takwa secara keseluruhannya itu, dia kata melepaskan hati daripada kejahatan. Hati kita ni tak ada fikir dah buat jahat. Yang jahat hati sebenarnya. Mata tak jahat, tangan tak jahat, yang jahat hati.
Bila hati itu jahat, maka tangan pun akan ikut jadi jahat. Jadi yang jadi baiknya adalah hati, yang jadi buruknya hati. Inna fil jasadil mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Maka dia kata di dalam tubuh kamu tu ada seketul daging. Maka daging inilah kalau baik habis semuanya sekali. Tapi kalau daging ini buruk, maka buruk keseluruhannya sekali. Ala wa hiya qalbu, yang dimasukkan seketul daging itu adalah hati. Adalah hati. Maka dia kata di sini hati ini yang berbolak-balik. Hari ini kita baik, esok kita jahat. Siang kita baik, malam kita jadi jahat pula. Siang jadi jahat. Jadi hati ini berbolak-balik. Sebab tu disuruh kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'ati wa husni ibadati. Wahai Allah Ta'ala yang membalik-balikkan hati. Yang kita bimbang ni hati kita bimbang di akhir nanti kita bimbang takut balik hak baik jadi buruk. Yang ni kita bimbang. Kalau buruk akhir kali jadi baik, itu alhamdulillah. Tapi yang kita bimbang ni hati. Sebab itu dia panggil qalbun. Qalbun ni bahasa Arab ni, qalaba ni boleh berbalik-balik. Maka dia kata hati ini boleh berbalik-balik, sekejap baik sekejap jahat, maka yang jahat tu dilepaskan. Maknanya hati tadi menolak segala kejahatan. Maka orang yang bertakwa tadi, hati mereka sedikit pun tidak mahu buat jahat. Bila mari perkara-perkara jahat, maka ditolaknya. Ini sifat orang yang bertakwa kepada Allah, yakni menjauhkan hatinya daripada kejahatan, melepaskan hati daripada kejahatan yang tiada mendahului daripada engkau. Yang kamu tidak lakukan. Tak buat lagi, tapi hati tu tak. Kejahatan tu tak ada mari. Yang kita tak buat lagi, hati tu mari. Hati tu kita mari. Kalau nak buat jahat tu tak buat lagi, maka kita tolak. Ini sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Dan daripada engkau umpama dengan kuat azam. Dengan cara macam mana? Kuat azam. Kuat azam mana bersungguh-sungguh. Kuat itu mesti dengan arti kata bersungguh-sungguh azam. Sebenarnya orang nak buat apa-apa, kalau dia buat azam berjaya. Saya malam ni kadang-kadang nak bangun malam, mayang malam. Dia azam sungguh-sungguh, boleh bangun. Dengan azam bersungguh-sungguh. Orang yang isyak rokok, dia azam terus. Hari ni penghabisan, habis sungguh. Boleh tinggal. Maka dia kata azam bersungguh-sungguh. Azam apa? Yang orang bertakwa ni dia azam atas meninggalkan, yakni meninggalkan maksiat. Azam bersungguh-sungguh dengan meninggalkan maksiat. Jadi kadang-kadang nak melahirkan takwa ni kena banyak tafakur. Bermaksud tafakur kena banyak fikir tentang dosa kita. Fikir tentang dosa kita, macam mana dosa kita. Jangan fikir pahala kita banyak. La tanzu ila hasanatika, jangan fikir pahala kita banyak. Kalau kita genung banyak pahala aku, malam semayang sebulan ni, Allah, kuliah ada ajin hidup. Dia fikir maknanya mari kuliah, puasa sunat pula, oh baik aku, payah dah nak saya orang macam aku. Itu galih rosak. Rosak. Maka jangan melihat, la tanzu ila hasanatika, jangan kamu lihat kepada kebaikan kamu, walakin yanzu ila sayyiatika, akan tetapi kamu tengok kepada kejahatan kamu. Kejahatan kamu, memikirkan tentang banyak dosa. Bila kita tafakur, duk fikir, akhir sekali marilah kita rasa bahawa memanglah kita banyak bersalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalulah dengan cara kita fikir tadi menyebabkan hati kita ni jadi semangat nak buat amal ibadat. Dengan cara kita berfikir. Yang kedua, kita kena fikir mengenai orang-orang yang telah meninggalkan kita, apakah amalan yang mereka bawa. Orang ini sudah meninggalkan kita, sudah mati. Jadi kita ingat orang-orang yang sudah mati, akhir kali mengingatkan kita kepada kematian. Ataupun kita merasakan bahawa umur kita ini tak panjang dah, rasa macam tu. Ini kita rasa umur kita panjang semua. Bila kita rasa umur kita panjang, dia bukan takwa, yang hadirnya angan-angan panjang. Dia akan mari angan-angan. Dia mari, dia panggil angan yang panjang, ataupun mari cinta dunia banyak. Sebab kita memikirkan bahawa kita tidak mati, kita tidak mahu memikirkan tentang kematian. Tapi kalau kita fikir tentang kematian, akhir kali masa hati itu
merasa takut, merasa lemah, merasa hina di hadapan Allah, lalulah bangun kita ingin melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, memelihara, hingga jadi yang demikian itu memelihara dengan azam sungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat. Dan memelihara antara engkau, antara diri kamu dan antara tiap-tiap kejahatan. Maknanya menjaga diri kita daripada melakukan kejahatan, kemudian kejahatan itu terbahagi dua. Maknanya yang dimasukkan takwa ni secara kesimpulan, secara keseluruhan yang masuk takwa melepaskan hati ataupun menjauhkan hati daripada kejahatan. Kejahatan yang telah lalu satu, kejahatan yang akan datang. Apa? Hak akan datang dengan cara macam mana? Dengan cara berazam bersungguh-sungguh tidak mahu melakukan maksiat lagi. Ini masuk peringkat taubat lah. Peringkat taubat duk termenung seorang diri malam-malam duk fikir, aku ni banyak dosa, tak boleh nak jaga mata. Tak boleh nak jaga mata, termenung dosa banyak dah. Amal ibadat ni yang kita buat itu dahlah banyak dengan lalai, tidak lagi tidak ada khusyuk. Kemudian dengan anggota-anggota lagi yang melakukan perkara maksiat. Kemudian renung lagi, renung Allah umur. Ingat 20 lebih, 30 lebih dah. Mana dekat dah. Tengok umur Allah dekat. Ada seorang sahabat Nabi, saya tengok dah, kalau silap nama dia Sa'ad. Dia ni masa dia dahulu ni, sebelum dia Islam, dia jahiliah dulu, dia tak ada orang yang cukup lawan Nabi. Maknanya bila Nabi dia mengaku jadi rasul, menyampaikan dakwah, dia orang yang awal-awal juga menentang Nabi, bersungguh-sungguh, sangat-sangat marah ke Nabi. Sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah. Kebencian dia kepada Nabi memang meluak-luak, tak boleh dengar. Muhammad marah sangat. Lalu berlaku peperangan, dia serta perang. Kalau boleh bunuh Muhammad dia cukup berhati. Akhir sekali dia tengok kawan dia seorang masuk Islam. Seorang masuk Islam. Sehinggalah akhirnya tinggal dia seorang. Kawan-kawan dia ramai-ramai. Macam 5 orang. Macam 6 orang kawan-kawan ni, orang rapat ke ni, orang ramai-ramai. Semua dah masuk Islam, tinggal dia seorang. Akhir kali dia fikir, dia kata tak kena aku ni. Dia dah fikir, lalu dia mengambil keputusan, aku nak masuk Islam juga. Dia pun jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi ajar, dia sangat-sangat menyesal. Menyesal, dia kata, bapa aku masa zaman jahiliah dahulu. Aku ini sangat-sangat lawan Nabi. Sangat-sangat lawan Nabi, sangat-sangat menentang Nabi. Sedangkan Nabi ni orang yang baik. Kadang-kadang kita baca kisah Nabi, bahasa tak boleh nak gambar kebaikan Nabi tu, Nabi yang sangat baik itu. Ada lagi orang tentang. Jadi kadang-kadang dia rasa menyesal. Dia rasa bersalah. Dia pun ambil keputusan dia nak sungguh-sungguh duduk dalam agama Allah. Tapi masa tu dia pun buat amal ibadat. Bertaubat ni dia buat amal ibadat. Jadi bila dia buat amal ibadat, dalam keadaan umur dia dah lewat dah. Umur dia sudah lewat, dia buat bersungguh-sungguh amal ibadat. Dia hanya sempat selepas dia masuk Islam hanya beberapa tahun saja. Tak sampai 10 tahun dah kalau tak silap. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Mungkin 4 tahun, hanya singkat saja masa tu dia masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam, ibadat dia lebih kuat pada sahabat-sahabat lain. Sebab dia dah menyesal dah kerana kesilapan dia dahulu lawan Nabi. Dan dia tidak tahu. Maknanya kalau dia tahu keadaan dia macam ni, Allah daripada dulu dia usahakan Nabi. Tapi dia tak tahu. Lepas tu Nabi pula tidak pernah berdendam pada dia, menunjukkan akhlak yang baik. Dia buat amal ibadat sungguh-sungguh. Bila dia buat amal ibadat, dia sempat masuk Islam lebih kurang 2 ataupun 3, 4 tahun gitulah. Dia masuk Islam, dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia, Nabi merasa sedih di atas kematian dia. Dia adalah seorang lelaki yang soleh. Ketika
ketika matinya sahabat yang bernama Sa'ad ini, aras bergegar. Sedangkan dia adalah orang yang menentang Nabi dahulunya. Bergegar dalam keadaan macam tu, kemudian bumi pun menangis. Mana bumi hari itu menjadi suram belaka. Maknanya suasana pun dah jadi pilu semua kerana kematian orang yang soleh. Dan katanya Nabi, kematian sahabat Nabi ini yang bernama Sa'ad ini ditangisi oleh para malaikat. Mereka menangis. Dari keikhlasan dia, dengan keikhlasan dia ini, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, kalaulah semua manusia diazabkan kubur, seorang je selamat, nescaya yang selamat itu adalah Sa'ad. Kalau semua manusia, seorang je ramai-ramai, atau seorang yang selamat azab kubur, maka yang selamat itu Sa'ad. Tetapi kata Nabi, Sa'ad dihimpit kubur. Sa'ad dihimpit kubur. Lalu sahabat terkejut. Orang yang macam Sa'ad ini dalam keadaan malaikat menangis, bumi menangis, maknanya orang-orang soleh menangis, penduduk di atas muka bumi di langit menangis, bergegar, tapi dia hampir kubur. Katanya ya. Tetapi selepas daripada itu, lalu datang amalan-amalannya yang lain. Jadi untuk pengetahuan, semua manusia termasuk kita semua akan dihimpit kubur. Macam mana hebat amalannya pun kena himpit kubur. Maka selepas dihimpit kubur, amalan kita lah yang menyelamatkan kita. Amalan kita lah. Apa amalan kita? Amalan kita adalah takwa pada Allah Ta'ala. Takwa. Jadi apa takwa? Dengan arti kata, apabila hati kita sudah tidak mahu rasa, tidak terlintas lagi nak melakukan kejahatan, itulah takwa. Itulah takwa. Maka dia kata di sini, kemudian kejahatan terbagi atas dua bahagi. Kejahatan itu ada dua bahagian. Maka yang pertama, kejahatan asli. Kejahatan asli. Kejahatan asli ni dia ada dua. Jahatnya ada dua. Satu jahat asli ataupun dosa, atau mungkin kita kata maksiat. Kejahatan tu maksiat. Yang pertama maksiat asli, iaitu barang yang ditegah Allah Ta'ala daripadanya, iaitu yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala, seperti ma'asi ni maksiat lah. Seperti ma'asi yang semata-mata maksiat. Maknanya yang terang-terang kejahatan yang telah dinaskan di dalam Al-Quran, yang ditegah oleh Allah Ta'ala, yang dinaskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Maknanya Allah Ta'ala sebut mengenai dosa-dosa yang disebut dalam Al-Quran. Jangan makan harta anak yatim, jangan makan rasuah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu mengambil harta di antara kamu secara tidak sebenar. Jangan kamu menipu di antara satu sama lain. Jangan berzina, wala taqrabu zina. Jangan kamu berzina. As-sariqu was-sariqatu. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan, jangan mencuri. Lalu semua dosa-dosa yang disebut di dalam Al-Quran itu, yang ditegak oleh Allah Ta'ala itu, dia panggil kejahatan asli. Yakni dia kata, dan syar baca dia syarun, yakni kejahatan yang bukan asli. Dan yang kedua, kejahatan yang bukan asli. Yang pertama, yang ditegak oleh Allah Ta'ala supaya kita tinggalkan. Yang ditegak oleh Allah, tinggal, itu dipanggil kejahatan asli. Yang kedua, syar yakni kejahatan yang bukan asli. Yang kedua, kejahatan yang bukan asli, iaitu barang yang ditegah daripadanya takdiban. Yang ini perkara yang ditegah daripada maksiat itu takdiban, sebagai didikan saja, pendidikan. Maknanya takdiban ni kerana mendidik. Takdiban tu kerana mendidik. Jadi ditegah tu kerana nak didik, yakni mengajarkan yang baik, kerana nak mengajarkan yang baik, mengajar yang baik, dan iaitu yang terlebih daripada yang halal.
seperti segala mubah. Mubah ni perkara harus, seperti perkara yang harus, yang diambil dengan keinginan syahwat, yang diambil dengan keinginan nafsu. Perkara yang lebih, perkara yang lebih, perkara itu perkara halal. Jadi perkara yang halal tu diambil secara lebih-lebihan, dan diambil secara lebih-lebihan tu atas dasar nafsu. Maknanya kalau kita makan satu pinggan cukup dah. Tapi oleh kerana makanan tu sedap, nak gak 3 pinggan. 3 pinggan tu mari dah nafsu dah. Berlebih-lebihan. Tapi salah ke makan, setama nak makan. Sebab makanan itu halal. Halal. Tapi orang yang bertakwa ini, dia takut dah nak makan banyak. Dia makan sepinggan kenyang dah. Boleh pergi lagi ni. Nampak ikan 3 rasa di depan mata lagi. Maknanya. Jadi tengok, tadi ikan ni, ikan benda laut nak ada ni. Ikan bakar lah katakan, ikan bakar. Habis makan, mari pula ikan. Boleh makan lagi ni. Mari nafsu nak tambah lagi. Tambah lagi. Boleh makan. Lalu dia makan tu dia ambil benda yang berlebihan tu atas keinginan nafsu. Atas keinginan nafsu. Maka orang yang betul-betul takwa ni, dia jaga dua. Yang pertama, dia tahan diri daripada buat dosa-dosa yang besar, ataupun buat dosa, menahan diri daripada melakukan dosa yang telah ditegak oleh Allah Ta'ala. Dan satu lagi, dia menahan diri benda yang halal. Boleh nak makan banyak, dia makan sikit. Boleh nak tidur banyak, dia tidur sikit. Benda apa lagi? Boleh nak cari harta banyak, dia cari harta sikit-sikit pada padang dia saja. Dah kenapa tidak ambil? Kenapa tidak makan banyak-banyak? Benda tu ada. Dia takut benda ni mudarat pada ibadat dia. Maka ini pun dipanggil orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, yang meninggalkan perkara yang ditegah daripada maksiat, yakni takwa fardu yang lazim meninggalkan dia diseksa di neraka. Yakni takwa ini yang fardu, takwa ini wajib. Takwa apa? Takwa meninggalkan benda yang diharamkan, meninggalkan maksiat. Maka meninggalkan maksiat itu wajib. Maka dia kata fardu yang lazim, yang mesti. Dengan meninggalkannya dia diseksa neraka, dengan meninggalkan takwa tadi. Ataupun meninggalkan kejahatan tadi, atau meninggalkan takwa tadi, diseksa di neraka. Jadi seorang yang takwa yang pertama, dia menjauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka menjauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu wajib. Dengan meninggalkan dia, dengan tidak melakukan takwa yang wajib tadi, dia diseksa di dalam neraka. Akan dimasukkan dalam neraka kerana dia ini telah melakukan perkara yang membawa kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, takwa yang menakutkan. Takwa ni untuk memberi ancaman, dan juga mengajar. Takwa untuk mengajar, yang ni takut apa? Takut nak ambil hal lebih-lebih, hal lebih-lebih yang lazimkan, yang meninggalkan akan dia, yang meninggalkan, yang lazimkan, yang memestikan, ataupun yang mewajibkan, yang meninggalkan akan dia, akan dia takwa ni. Takwa mengambil benda yang lebih ini, meninggalkan akan dia habas. Habas ni apa? Ditahan. Asal habas di penjara, ditahan dia lama kat padang mahsyar, tahan. Itu yang menyebabkan lama di padang mahsyar. Sebab kita terlalu ambil lebih. Sahabat-sahabat Nabi dahulu, dia tidak mahu dah ambil lebih-lebih, kata dia nak ambil ke akhirat. Dia tak mau makan dah, sedap-sedap, baru nak makan dekat akhirat tu sedap-sedap dia kata. Dia banyak berpuasa di dunia sebab dia nak makan dekat akhirat. Jadi kita demikian. Kalau orang banyak ketawa di dunia, banyak menangis kat akhirat. Kalau di atas muka dunia dia banyak menangis, dia akan gembira di akhirat. Kalaulah dia banyak sangat kenyang sungguh, dia mengambil banyak nikmat di atas muka dunia, maka hilang nikmat dia dekat akhirat. Mungkin dia banyak azab pula di akhirat. Kalaulah kandai kata dia ini meninggalkan nikmat dunia, maka dia akan dapat nikmat akhirat. Begitu kehidupan dia. Kehidupan dia. Dan tidak dinafikan ada juga manusia yang mengambil nikmat dunia, di akhirat pun dia dapat nikmat.
Tapi ghalibnya, kebanyakannya, kalau dia terlalu mengejar yang kehidupan duniawi ini, lalu kejar sangat, lampau mengambil nikmat dunia secara berlebih-lebihan, maka yang dilihat itu bagaimana dengan agamanya, mudarat ataupun tidak mudarat. Kalau agamanya mudarat, maka dia mengambil nikmat yang berlebih-lebihan di dunia, maka akan mendapat azab di negeri akhirat. Maka inilah yang menyebabkan dia ni terhabas ni tertahan. Duduk ratus-ratus ribu tahun. Sahabat Nabi ni ada seorang, Nabi kata dia ahli syurga, dia gembira sangat. Memang gembira. Kalau kita dapat tahu dah gitu, dah nangis dah, dah apa dah. Ni kita duk cakap-cakap, kita sendiri pun dah tahu kita. Kita sendiri pun dah tahu mana keadaan aku sedang kat beberapa orang. Keadaan tu. Kita ni pun dah cakap-cakap bab jangan tinggal maksiat. Maksiat dah nak tinggal lagi. Dah termenung rasa Allah malunya kita. Malu kita di hadapan Allah. Mengajak manusia supaya meninggalkan maksiat. Dalam waktu yang sama kita ni ahli maksiat. Renuh menyebabkan menangis, rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa tidak lepas di hadapan Allah. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam tu, bila seorang tadi sahabat Nabi ini dia rasa gembira, lalu Nabi mengatakan, kamu ini duduk di padang mahsyar 500 tahun. Bukan 500 tahun sekarang ni, 500 tahun akhirat. 1000 tahun dunia, 1 hari ke akhirat. Mana yang tengah gembira tadi itu sahabat Nabi dah kita. Kita macam mana keadaan dia? Berapa juta tahun, berapa ratus tahun, duduk dalam keadaan takut, memikir keadaan masing-masing. Yang Nabi cerita pada Aisyah begini. Aisyah tanya nanti dekat keadaan tadi, Nabi kata tidak berpakaian. Kata Aisyah, malulah, tak ada orang dah fikir dah. Masa ketika tu orang dah fikir benda lain dah. Orang hanya fikir amalan masing-masing, lupa habis perkara-perkara lain, tak ada. Amalan masing-masing yang ketika itu pakat lari, mak dengan ayah lari. Ayah minta tolong anak lari, anak minta tolong mak lari. Minta tolong isteri pun lari, isteri minta tolong suami pun tak cara, lari habis. Ketika itu jadi dengan kita takwa meninggalkan perkara yang lebih ini, menyebabkan kita ini kurang tertahan. Tapi hak terlalu banyak-banyak ambil yang lebih-lebih ini menyebabkan kita tertahan di padang mahsyar, dan juga dihisap di hadapan Allah Ta'ala pun ditahan, lambat pengiraan, lambat kira. Wallahu sari'ul hisab. Allah Ta'ala ni cepat perkiraan. Allah Ta'ala boleh cepat sekelip mata boleh kira, tapi untuk menghukum, hari itu hari pembalasan yang Allah Ta'ala tentukan, dan dimalukan di sini di negeri akhirat. Maka barang siapa mendatang akan yang pertama, yakni meninggalkan perkara maksiat tadi, maka iaitu darjat yang kurang daripada takwa, kurang lagi. Kalau dia itu boleh tinggal perkara-perkara maksiat, itu darjat yang kurang lagi. Dan tempat, yakni jalan yang batil, jalan yang betul, jalan yang betul, yakni jalan yang betul bagi ahli taat, yakni jalan yang betul bagi ahli taat. Bagi ahli taat, yang betulnya tinggal maksiat. Kita duk gaduh ibadat banyak, maksiat dah tinggal. Ibadat banyak, maksiat dah tinggal. Yang betulnya adalah orang ahli ibadat ni, ahli taat, yang betul-betul ikut jalan Allah. Maksiat itu dah tinggal maksiat. Walaupun ibadat dia tidak banyak, tapi dia mampu meninggalkan maksiat, itu lebih baik daripada orang yang ibadat banyak, maksiat tak mampu tinggal. Maknanya nampak je berzikir banyak, nampak je sembahyang sunat banyak, tapi maksiat nak tinggal. Maka ini bukan jalan yang betul lagi. Jalan yang betul lagi ialah orang yang mereka itu dapat meninggalkan maksiat. Dan orang yang mendatangkan dengan yang kedua, dia yang kedua ni, dia takut siapa benda halal pun dia tak berani nak ambil, maka iaitu di dalam darjat yang tinggi daripada takwa. Inilah takwa yang tinggi. Boleh ke kita benda yang halal ni kita tak ambil banyak-banyak? Boleh ke? Itu kata takwa yang tinggi. Tak ambil banyak-banyak sebab apa? Sebab takut pada Allah. Bukan sebab nak suruh orang kata zuhud. Aku tak boleh ambil banyak-banyak, nanti orang kata tak zuhud pula. Itu tak boleh. Kerana makhluk.
Maka dia kata ini takwa yang tinggi. Dan yang demikian itu jalan orang yang tetap meninggalkan mubah. Dan dia ini, orang ni dia jalan yang berterusan, yang tetap meninggalkan mubah, meninggalkan perkara yang harus. Mubah tu perkara harus. Tidur banyak boleh, tapi tidur sikit aja. Sayyidina Umar Al-Khattab khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab khalifah. Khalifah dia ni pada waktu malam, walaupun dia khalifah ni, mana siang tu duk cari hak rakyat. Siapa Sayyidina Umar Al-Khattab? Dia ini khalifah, tapi dia tak ada duit. Takut dia. Hidup miskin. Satu hari anak dia nak beli baju baru. Menangis tak ada baju baru pergi. Umar pergi kat Baitul Mal. Nak pinjam duit sikit. Orang Baitul Mal pula tanya. Orang jaga dia. Tanya dah, nak pinjam banyak mana? Sekian-sekian khabar. Dah, untuk apa nak beli pakaian anak? Pakaian anak dia tidak ada pakaian. Oh, anak khalifah tak ada pakaian. Tidak ada. Nak beli pakaian baru. Okey, baik, nak tanya. Dah, nak bayar macam mana? Dia kata nanti akhir bulan bayarlah. Bila nak bayar tu? Akhir bulan nak bayar. Nak tanya saya, khalifah boleh jamin ke akhir bulan khalifah hidup? Boleh jamin tak? Tak boleh jamin. Lalulah bila orang tu tanya dia, akhir kali mengambil keputusan tak pinjam. Sebab apa? Sebab takut kepada Allah. Jadi siang ni dalam keadaan dia sibuk dengan perkara urusan dengan orang ramai, malam tu beribadat pada Allah. Sehingga kalau orang tengok dia, bila waktu tidur? Tak tidur ke? Orang tanya dia. Dia kata kalau aku tidur siang hari, aku menzalimi hak rakyat. Kalau aku tidur malam hari pula, aku meninggalkan tanggungjawab aku dengan Tuhan. Jadi macam mana masa bila tidur? Masa tertidur. Masa tertidur itu tidur. Kita masa tak tidur pun tidur kita. Masa yang tak patut tidur, kita tidur. Kalau faham, tak faham sudah. Okey, baik. Maka dia kata orang yang tetap meninggalkan mubah, maka apabila menghimpunkan hamba antara keduanya, kalau dia boleh himpun dua-dua. Himpun dua-dua tu macam mana? Yang pertama maksiat dia tinggal. Maksiat dia tinggal. Perkara yang harus yang lebih-lebih pun dia tak berani nak ambil. Dua-dua dia himpun. Dia himpun yang kedua-duanya. Dia kata dengan menjauh tiap-tiap maksiat, dia meninggalkan perkara maksiat, dan yang terlebih-lebih yang halal, dan perkara-perkara yang halal yang lebih-lebih dia tidak ambil, maka sebenarnya telah sempurna makna takwa, dan dia adalah orang yang sesempurna takwa. Dia panggil takwa kamil. Takwa yang sempurna, yakni dia meninggalkan perkara-perkara haram dia tidak ambil. Perkara haram dia tidak ambil. Tidak ambil itu sebab takut pada Allah, bukan kerana malu kepada makhluk, tidak. Takut kepada Allah. Dan juga perkara-perkara yang harus, perkara-perkara yang harus yang dia boleh ambil tapi dia tidak ambil. Kerana apa? Kerana takut kepada Allah. Dua-dua ni dia boleh tu, maka itulah dia panggil takwa yang sempurna. Dia panggil takwa kamil. Dan mendirikan dengan haknya, dan dia dikira orang yang telah melaksanakan hak takwa. Haknya hak takwa. Dan ia menghimpunkan tiap-tiap kebajikan padanya. Jadi tiap-tiap kebaikan, dia adalah orang yang baik, orang yang melakukan kebaikan di sisi Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka orang yang melakukan kebaikan. Siapa orang yang melakukan kebaikan? Orang yang baik adalah orang yang meninggalkan maksiat. Itu orang baik. Tidak semestinya orang yang baik itu ibadat banyak, tidak. Tidak semestinya. Sehingga kan seorang wanita zaman Nabi yang semayang malam tidak tinggal, siang baca Quran, puasa sunat siang hari, Nabi kata wahia finnar, dia adalah ahli neraka. Ini sahabat Nabi, di zaman Nabi ada seorang wanita Allah kuat sungguh semayang malam, Nabi mengatakan wahia finnar, dia ada ahli neraka. Rupa-rupanya dia tidak boleh menjaga lidah dia. Tidak boleh menjaga lidah dia. Maka yang dikehendaki itu adalah maksiat. Ibadat itu banyak, maksiat tidak ditinggalkan. Yang paling penting meninggalkan maksiat. Walau ibadat kurang pun, yang paling penting meninggalkan maksiat. Inilah orang yang ahli taat, orang yang benar ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia kata, dan inilah orang yang kamil, iaitu orang yang kamil, orang yang sempurna, yang iaitu memilih akan pekerjaan agama, dan dia adalah orang yang berpegang dengan agama.
Dan yang demikian itu melazimkan adab. Maknanya dan yang demikian itu dan perkara yang tersebut tadi yang apa ni dia panggil orang yang takwa kamil ni melazimkan adab. Adab ni apa? Maknanya ada adab atas pintu yang menyampaikan kepada Allah. Maknanya dia sentiasa berjalan ataupun memasuki jalan yang menghampirkan diri kepada Allah. Maka inilah makna dia kendaki. Jadi takwa banyak, ada takwa takut takwa dengan tinggal maksiat. Ada dengan takwa takut meninggalkan ibadat, dia tambah ibadat banyak. Ada takwa yang dia takut nak ambil hak halal, hak lebih, takut jatuh mudarat pada amal ibadat dia. Maka dia kata di sini, dan menyatakan akan dia di dalam jumlah ini, maka fahamlah olehmu akan dia setelah disebut dalam mengenai takwa, maka fahamlah akan dia olehmu beri taufik insya-Allah taala. Moga-moga Allah taala memberi taufik pertolongan kepada kita dengan izin Allah taala. Dan jika engkau kata, maka carikan bagi kami sekarang ini makna pada diri kami. Carikan, tunjukkan pada kami. Tunjukkan pada kami makna pada diri kami dan kami pakaikan akan dia padanya. Macam mana nak jadi orang yang bertakwa yang kami boleh beramal dengan dia? Maka bahawasanya hajat telah datang di sana lagi supaya kami ketahui betapa kami kekangkan akan nafsu ini yang engkau tafsir, yakni engkau nyatakan daripada hakikat takwa. Maka dia tanya soalan. Dan kami pakaikan akan dia padanya, maka bahawasanya hajat telah datang di sana lagi supaya kami ketahui. Kemudian beritahu kepada kami supaya kami ketahui betapa kami kekangkan akan nafsu ini. Dan beritahu kepada kami pula macam mana kami nak kekang nafsu ini. Kekang nafsu ini yang engkau tafsir, yakni yang engkau huraikan, yang engkau nyatakan daripada hakikat takwa. Maka aku berkata bahkan sesungguhnya, dia kata baik, sesungguhnya penceraiannya itu pekerjaan ini nafsu. Maknanya pencariannya itu pekerjaan ini nafsu. Maka engkau dirikan atasnya dengan kuat cita-cita. Jadi sebenarnya yang takwa ini, macam mana kita nak menghasilkan takwa, macam mana kita nak berjalan, dan macam mana kita nak kekangkan nafsu. Jadi nak kekang nafsunya, puncanya pada nafsu, pada kita dengan memelihara nafsu. Maka macam mana kita nak memelihara nafsu? Bahawa engkau dirikan atasnya dengan kuat cita-cita, maknanya dengan azam yang kuat untuk meninggalkan perkara-perkara atau meninggalkan nafsu yang tidak baik. Maka engkau tegah akan dia, tegah sungguh-sungguh akan dia daripada tiap-tiap maksiat. Mana kena azam betul-betul. Supaya kita ini dalam hati kita azam sungguh-sungguh nak meninggalkan nafsu ataupun nak mengekang nafsu kita daripada tiap-tiap maksiat, dan engkau peliharakan akan dia dan engkau jagakan akan dia daripada tiap-tiap yang lebih daripada halal. Jaga perkara yang lebih daripada halal pun kena jaga. Jadi hak nafsu kena, nafsu macam mana? Dengan cita-cita. Kadang-kadang azam ini, dengan cara azam ini kadang-kadang boleh meninggalkan nafsu. Saya contohkan macam orang azam nak berhenti rokok. Ya, saya jumpa orang-orang berhenti rokok, kadang-kadang dia kata kerana azam. Dia azam bercita sungguh-sungguh. Dia bercita sungguh-sungguh, Allah Ta'ala beri kekuatan dia. Jadi selagi mana manusia itu dia buat maksiat, dia buat dosa, tapi kalau dia tidak ada azam yang bersungguh-sungguh untuk nak meninggalkan maksiat, maka dia tak mampu meninggalkan maksiat. Maka yang pertama mesti azam yang bersungguh-sungguh. Dia kata bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat tadi. Meninggalkan maksiat tadi. Dan yang kedua, jangan ambil benda-benda yang lebih-lebih. Yang lebih-lebih yang boleh mudarat kepada agama. Maka apabila engkau kerjakan yang demikian itu, kalau kamu laksanakan itu adalah engkau itu senyata telah engkau takut akan Allah Ta'ala. Maka kalau kamu jaga betul-betul, kamu tahan betul-betul, maka kamu adalah orang yang bertakwa kepada Allah pada mata engkau.
pada mata. Mata yang jadi masalah kan. Yang jadi banyak tu rasa rosak amalan kita mata lah. Kadang-kadang kita rasa fikir banyak dosa-dosa kita pada mata. Pada mata. Duk fikir pada mata. Sebab kita tengok hari ni kita keluar rumah saja habis. Baiklah kita tak payah keluar rumah, dalam rumah. Dalam rumah. Tamu tengok juga. Tamu tengok juga. Oh dah minat kus-kus hatahidil pagah. Tak boleh. Tu jadi masalah. Jadi masalah. Abu tengok dah apa ni? Ada seorang tok guru. Cerita. Tok guru ni dia kata tak boleh TV ada punah jana. Tak boleh TV haram dia kata. Tak boleh TV. Maka tok guru ni nak ambil contoh kepada anak murid, tok guru ni tohuk TV. Anak murid cerdik. Anak murid ambil tak rumah dia. Dia lega tok guru ni. Tak boleh tengok TV, haram. Tapi anak tok guru tak ada rumah sama. Tak ada rumah. Tengok TV, Allah susah hati tok guru ni. Sekali dia kata pada anak murid dia, tak apa ada TV, tapi bukan untuk kita, untuk anak-anak. Lalu anak murid macam dia ni kata, tok guru, kalau gitu saya ada TV saya. Tok guru nak? Tak apa untuk anak-anak. Saya atur lah. Anak murid atur. Atur siapa rumah, tok guru tu kata, aku rasa macam kena je TV. Mati macam kena. Rupanya TV tok guru tu. Anak murid mula. Tu yang jadi masalah. Jadi kita gitulah. Cerita-ceritalah dengan Allah. Kadang-kadang kita kena banyak mohon-mohon pada Allah. Kalau saya lah rasanya mata lah yang banyak merosakkan amalan. Yang kedua lidah. Walaupun kita bercakap agama tiap-tiap hari pun kadang-kadang lidah ini tersasul juga, tersalah juga. Lepas tu telinga. Jadi yang pertama mata lah yang jadi menghalang kita. Jadi kita kena azam. Saya pun kena azam bersungguh-sungguh nak tinggalkan maksiat mata. Habis maksiat mata, maksiat lidah pula. Telinga satu-satu minta dengan Allah Taala. Maka dia kata kamu adalah orang yang meninggalkan maksiat pada mata engkau dan telinga engkau. Telinga daripada mendengar perkara-perkara yang maksiat. Dan juga lidah engkau daripada bercakap perkara-perkara yang mungkar. Sedangkan lidah itu disuruh bercakap perkara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah bercakap yang baik-baik, ataupun kalau tidak boleh cakap baik, hendaklah diam. Kerana itu lebih selamat daripada kamu. Dan fawash, yakni dan kemaluan. Jauhkan diri daripada berzina. Berzina ini sebenarnya punca mata lah. Kalau tak sabit mata, tidak kadang-kadang. Tapi tak lagi orang buta pun berzina kok kadang. Maknanya. Tapi nak beritahu, habisnya hati. Hati. Dan perut kamu, perut engkau, dan juga perut makan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan perkara syubhat. Dan sekalian anggota engkau, dan telah engkau kekangkan dengan lijamut taqwa, dengan lijam ni kekangan. Kekangan takwa. Kekang takwa. Dan bagi bab ini syarah yang amat panjang mengenai mata, telinga, lidah tu syarah panjang. Syarah yang panjang, huraian yang panjang, dan sebenarnya telah kami sebutkan kepadanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan kami telah sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kami itu adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali telah sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kerana Imam Ghazali yang begitu masyhur sehingga kan ada ulama kata Al-Quran, hadis, kitab Quran, kitab hadis, kitab Quran, kitab hadis, Al-Quran, hadis, dan kitab Ihya Ulumuddin, kedudukan dia. Kata begitu. Ada setengah ulama mengatakan demikian. Jadi katanya Imam Ghazali ini telah menghuraikan mengenai maksiat hati, maksiat daripada hati. Semuanya berpunca daripada hati. Baik mata, telinga, lidah dan sebagainya. Maka ada pun yang tak dapat tiada daripadanya yang mesti. Di sini bahawa engkau kata bahawa siapa berkhendak bagi takwa Allah Ta'ala,
siapa yang nak bertakwa, nak jadi orang yang bertakwa, maka hendaklah ia peliharakan anggotanya yang 5. Maka hendaklah dia jaga anggota yang 5, yakni mata, telinga, lidah, kemaluan, perut. 5 perkara ni. Kalau tak jaga 5 ni, tidak bertakwa lagi di sisi Allah Ta'ala. Orang yang sembahyang banyak, yang mengajar banyak, yang berzikir tiap-tiap malam, yang munajat tiap-tiap malam, tak boleh nak tinggal lagi maksiat mata. Dia nak tinggal lagi. Orang yang baca Quran, orang yang buat perkara, berzikir banyak, belajar banyak, tak nak tinggal lagi maksiat lidah. Orang yang semayang malam, orang yang puasa sunat, tiap-tiap kadang tak nak tinggal lagi maksiat lidah. Jadi yang pentingnya dia kata orang yang bertakwa sebenar, orang yang dapat menjaga panca inderanya yang 5. Maka bahawasanya ialah ibunya, dan iaitu mata, telinga, lidah, hati dan perut. Ini di antaranya. Dan dipeliharakan atasnya dengan dipeliharakan baginya pada tiap-tiap barang yang ditakut daripada mudarat di dalam pekerjaan agamanya daripada maksiat. Cara nak jaga ini, kena fikir perkara ini boleh memberi mudarat kepada agama. Dia mari fikir macam tu. Kalau tak mari fikir macam tu, dia langgar habis. Langgar habis. Langgar habis kalau kita tak fikir. Tapi kalau fikir, Allah sayang aku ibadat. Ibadat ni, maka boleh menghalang dia macam tu. Daripada maksiat dan haram, dan lebih-lebih yang halal, dan lebih-lebih lagi yang halal, kena jaga juga yang berlebih-lebihan perkara yang halal. Dan israf. Israf ni melampaui batas. Ataupun berlebih-lebihan. Ataupun israf ni kita panggil membazir lah. Membazir daripada yang halal. Maka apabila hasil memeliharakan segala anggota ini, kalaulah kamu semua, kalaulah kita semua boleh jaga 5 ini, baiklah kita. Walaupun tak alim, tak apa, tak anda baca kitab apa. Kalau baca kitab banyak-banyak pun tak nak jaga maksiat mata. Baik orang kampung tak anda baca benda. Tapi maksiat dia boleh jaga. Baik orang tu. Maknanya yang paling penting, sebab Allah Ta'ala sebut dah, Imam Ghazali kata orang yang benar ibadatnya adalah orang tinggal maksiat. Itulah yang benar. Bukan orang yang benar ibadatnya orang yang banyak ibadat. Orang yang banyak ibadat belum tentu lagi dapat meninggalkan maksiat. Maka inilah orang yang benar. Jadi kita kena berdoa, terutama demo tolong doakan saya supaya dapat meninggalkan maksiat. Dan yang paling bimbang ni maksiat hati ni, maksiat ujub, maksiat sombong, maksiat rasa kita baik, maksiat kita bagus pada orang tu, duk bimbang lagi. Lepas tu hak zahir maksiat mata, maksiat mata, telinga dan sebagainya. Sebab tu saya suka jumpa orang-orang alim, tok guru, jumpa syekh, cari jumpa syekh, suruh minta doa kita je. Minta doa kita. Baik, maka dia kata di sini, maka apabila hasil memeliharakan akan segala anggota ini, maka diharap bahawa dipadakan kejahatan, diharap dapat dihalangkan kejahatan segala anggotanya. Kalau dapat jaga ni 5 perkara ni, jaga dengan sendirilah dia dapat menyelamatkan diri daripada maksiat. Dan adalah ia senyap telah mendirikan dengan takwa, maka senyap dia telah melaksanakan ketakwaan, ataupun telah melaksanakan takwa yang menghimpunkan dengan segala tubuhnya, yang dilakukan dengan amal ibadat badannya. Maka bagi Allah Ta'ala, maka berkendak segala sekalian tubuhnya bagi Allah Ta'ala, maka berkendak hajat, yakni menyeru ia kepada menyatakan dengan 5 pasal. Maka kata Imam Ghazali, maka berhajatlah ia untuk membahaskan tentang 5 perkara tadi, mengenai mata, mengenai telinga, lidah, perut, kemaluan, ada jaga belaka. Dan menyatakan barang yang haram daripada segala anggota yang 5 ini, dan menyatakan barang yang haram. Dan katanya nak menyatakan perkara-perkara yang haram pada hak tiap-tiap suatu daripadanya atas kadar barang yang berpatutan dengan kitab ini. Tiap-tiap satu dihuraikan mengenai satu macam mana mata dan sebagainya, yang berpadangan dengan kitab ini. Maknanya tidaklah terlampau dibahas panjang-panjang sebagaimana kitab Ihya Ulumuddin, tapi pada-pada dengan kitab ni.
Daripada kita ni dibahas, semoga kita dapat menjaga anggota semuanya sekali supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi yang pertama kita kena mengaku. Kalau diri saya kena mengaku kita ni banyak melakukan dosa. Dalam kita ni dia susu mata, maka matalah kita. Mana susu mata? Yang pertama matalah. Boleh jadi yang kedua telinga. Yang ketiga lidah. Kadang-kadang lidah kita tak cakap bila kita tak dengar. Bila kita dengar saja, kita dengar kita mula fitnah. Jadi lidah dengan telinga dulu kadang-kadang. Sebab tu Imam Ghazali susun telinga dulu. Mata memang satu. Mata memang banyak. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah. Yang keempat mendapat kemaluan, yang kelima perut, yang kelima perut. Moga-moga kita dapat menjaga ini, dan perkara ini kalau kita dapat jaga, insya-Allah maka kita akan rasa nikmat melakukan amal ibadat. Sebagaimana Abu Bakar, dia tak pernah kenyang dah lepas pada tu. Dia beriman dengan Nabi, tak pernah kenyang. Dia kata, aku ini aku takut nak makan kenyang kerana aku bimbang tidak lazat ibadat. Ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ridna ilman nafi'an wa liqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.